Mak dia ni siap cakap tau, kemalangan sedang menunggu untuk berlaku. Dan kalau korang nak tahu, memang betul pun, masin mulut mak dia tu. Assalamualaikum semua, welcome back to Kerul Series. Dalam video kali ni, Kerul akan membahas satu cerita yang agak sedih guys. Benda ni berlaku dekat Los Angeles. And dalam video ni juga, kita akan nampak tau yang sebenarnya orang kaya ni dia boleh memanipulasikan segala benda dengan hanya menggunakan duit yang mereka ada guys. Tapi bukan semua orang kaya lah, certain orang kaya yang pentingkan diri diorang. Pada 17 Februari tahun 2021, seorang remaja lelaki yang bernama Brandon Curry yang ketika itu dia baru berusia 17 tahun, dia telah melanggar sebuah kereta yang dipandu oleh seorang wanita yang bernama Monique Munoz dekat sebuah jalan di Los Angeles. Selepas kejadian tersebut berlaku, Brandon ni dia telah dihantarkan ke sebuah hospital untuk merawat kecederaan pada otak dia. Manakala Monique meninggal dekat tempat kejadian guys. Walau macam mana pun, semua tu bukanlah pengakhiran dia. Di sebalik tragedi ni, ada something wrong happen guys sebenarnya. Saksi kejadian mengatakan Brandon pada ketika itu dia memandu sebuah Lamborghini yang berharga lebih kurang $500,000 pada tahap kelajuan yang sangat tinggi guys. Dan dalam pada masa yang sama juga, dia sebenarnya tengah berlumba dengan sebuah lagi kereta yang lain. Kereta yang dipandu oleh Brandon itu adalah merupakan hadiah yang diberikan oleh bapa dia yang juga merupakan seorang jutawan bernama James Curry. Sebenarnya James Curry ni memang dah lama berkecimpung dalam dunia supercar. Dia mempunyai banyak koleksi kereta mewah. Dia juga selalu upload dekat dia punya social media yang menunjukkan dia ni memang seseorang yang suka bawa kereta pada kelajuan yang membahayakan orang awam guys. Untuk mengatasi semua masalah yang berlaku, dikatakan James ni dia cuba untuk sembunyikan kejadian yang berlaku ke atas anak dia tadi itu terhadap orang awam. Dia cuba untuk hilangkan tragedi tersebut daripada diketahui umum. Dia memang boleh buat macam tu sebab dia ni terlalu kaya dan juga dia seorang businessman yang berpengaruh dekat Los Angeles sana tu. Dia ni jenis orang yang ramai kenal dia guys. Dalam video ni, Kerul akan bagi tahu dekat korang apa yang Kerul dapat setelah menggali cerita ni dengan lebih mendalam guys. Memang banyak Kerul dapat. James Curry adalah seorang businessman. Dia punya bisnes memang banyak, tapi antara semua bisnes dia, bisnes yang paling besar ada dua. Yang pertama, FJ Holdings Limited yang merupakan sebuah syarikat pengeluar trading card, dan yang kedua adalah Curry Enterprise yang merupakan sebuah syarikat hartanah. Dia adalah CEO untuk kedua-dua syarikat besar ni guys. Berdasarkan daripada laman web Forbes, dia target dia akan mendapat 200 juta pada penghujung tahun 2021. Pada tahun ni banyak tu 200 juta. Pada masa sekarang, followers James ni dekat Instagram telah mencapai 1.6 juta followers, yang di mana dekat situ dia post gambar dia dengan kawan-kawan dia, gambar dia dengan keluarga dia, dan juga gambar-gambar kereta kepunyaan dia. Berdasarkan gambar-gambar yang dia post dekat Instagram dia tu, kita boleh nampak yang James ni dia hidup dalam serba mewah guys. Memang kita nampak mewah lah sebab dia ni memang seorang yang kaya kan. Kereta-kereta yang ada dekat dalam gambar tu semua adalah kereta yang sangat mahal tau. Dan juga kita boleh nampak dia punya makan malam je, mewah gila guys. Bila kita scroll lagi, kita akan nampak gambar dia lepak dekat kolam renang rumah dia. And ada satu lagi gambar guys. Gambar tu dia bekerja dengan menggunakan 5 laptop dalam pada satu masa tau. Banyak. Nampak yang dia ni businessman yang sangat busy. Brandon juga ada ditunjukkan dekat dalam gambar-gambar yang dipost dekat Instagram, yang kita boleh cakap, kita nampak lah diorang ni mempunyai satu hubungan yang sangat rapat guys. Hubungan antara ayah dengan anak tu sangat akrab. Diorang selalu share gambar diorang dengan kereta-kereta mewah. So dekat situ pun kita nampak yang diorang ni share satu minat yang sama. Jadi pada tahun lepas, James telah membelikan Brandon sebuah kereta Lamborghini sempena hari jadi dia yang ke-17. 17 tahun dah dapat Lamborghini guys. Gila bapak geng. Berdasarkan daripada ahli keluarga dia yang terdekat, diorang bagi tahu yang mak kepada Brandon ni memang tak setuju dengan hadiah yang diberikan oleh bapak dia tu. Mak kepada Brandon ni bernama Christine, and Christine dengan James ni, diorang ni dah bercerai pada tahun 2008. Okey, sambung balik. Lepas je James bagi kereta tu dekat Brandon, mak dia ni siap cakap tau, kemalangan sedang menunggu untuk berlaku. Dan kalau korang nak tahu, memang betul pun, masin mulut mak dia tu.
Lebih kurang pukul 5 petang pada 17 Februari tahun 2021, kereta Lamborghini yang dipandu oleh Brandon telah melanggar kereta Monique Munoz dengan hentaman yang sangat kuat guys. Sampaikan kereta tu hampir terputus dua tau. Pihak berkuasa yang terlibat dalam siasatan tersebut, diorang ni percaya yang bahawasanya Brandon telah berlumba dengan sebuah kereta Audi, yang di mana kereta Audi tu ada sekali dekat tempat kejadian, ada sekali dekat tempat kemalangan tu. Sebelum kejadian, Monique ni sebenarnya dia baru balik daripada kerja guys. And then lepas je si Brandon tu langgar, dia terus mati dekat situ tau, on the spot. Manakala si Brandon ni lepas je accident tu, dia terus keluar daripada kereta dia and dia duduk dekat luar sementara tunggu ambulans sampai. Bila ambulans dah sampai, dia terus dibawakan ke hospital untuk merawat kecederaan pada otak dia. Sepanjang Brandon ni berada dekat hospital, dia berada dalam jagaan pihak polis guys, sebab dia dah langgar orang kan. Tapi dia sepatutnya dituduh di bawah negligent manslaughter vehicular, ataupun dalam bahasa Melayu dia pembunuhan akibat kecoyan ketika memandu. Tapi dia tak dikenakan apa-apa tuduhan guys. Ada sebab. Antara sebab dia, kes tersebut masih lagi disiasat dan juga dia ni berumur 17 tahun pada saat kejadian. Kira dia ni bawah umur guys. Ketika perbicaraan berlangsung, peguam yang mewakili Brandon menjelaskan bahawa Brandon ni sebenarnya tidak berlumba pada saat kejadian. Biasalah, diorang ni cuba untuk lari daripada kenyataan guys. Kan kalau terus mengaku ke dalam terus babe nanti. Baik kita kasih pusing dulu cerita. Kita tengok macam mana kita boleh fight ke tak boleh fight ke. And peguam tu cakap lagi yang family James ni akan mencuba untuk mencapai penyelesaian keuangan dengan keluarga Monique. Maksud dia dekat situ, mungkin James akan cuba deal dengan keluarga Monique untuk bayar pampasan ataupun bagi diorang duit sikit ke atas macam sagu hati macam gitulah. Tapi bila family mendiangnya Monique tu dengar, keluarga Monique ni pun macam otak kau, even kau bagi berpuluh juta pun kau takkan dapat pulangkan balik anak kita orang. Keluarga Monique ni rasa hidup diorang ni dah musnah guys atas kehilangan anak diorang. And diorang punya perasaan tu lagi rasa makin hampa, hancur apabila si Brandon tu masih lagi tak dikenakan apa-apa tuduhan terhadap kejadian tersebut. So benda ni membuatkan orang ramai meminta supaya muka pengadilan membuat keputusan yang betul guys. Diorang ni siap angkat banner, diorang buat poster, diorang tulis Justice for Monique. Benda ni bukan hanya ditujukan kepada Brandon, kepada pihak berkuasa, tapi benda ni juga ditujukan kepada James, bapaknya si Brandon tu. Semua orang marah lah bapak dia ni. Kenapa bapak dia tak ada rasa tanggungjawab langsung pasal benda-benda macam gini? Memanglah kau kaya, tapi tindakan kau pergi bagi anak kau yang baru berusia 17 tahun tu bawa kereta Lamborghini dah kenapa babe? Takkan tak boleh nak fikir? Budak tu lesen pun tak ada tau. Semua tu adalah satu kesilapan yang besar oleh bapak dia. Kalau bapak dia ni tak bagi kereta tu dekat anak dia, kemalangan takkan berlaku guys. Bukan nak cakap tak boleh bagi bye, tapi at least hantarlah anak kau tu pergi ambil lesen dulu. Kasih cukup umur barulah bagi dia pakai kereta. Budak remaja lagi, darah panas mat, jiwa kelajuan, tahu-tahu dapat kereta Lambo. Memang sedap dia speeding, tapi nak laju tu pun sebenarnya ada cara dia guys. Bukan main tekan pedal minyak pak pergi langgar orang. Bukan macam gitu. Tu namanya bodoh. Bapa tiri kepada Monique yang bernama Isaac Cardona, dia cakap dia nak Brandon dibawakan ke muka pengadilan dengan cara yang telus, jujur dan ikhlas daripada orang-orang yang mengadili kes ni. Dia juga cakap James tu memang seorang yang tak bertanggungjawab. Dia pergi bagi Lamborghini dekat anak dia yang baru umur 17 macam Kero cakap tadi tu lah. Siapa yang bagi remaja sebuah Lamborghini? Kita baru dapat tahu yang dia tak ada lesen. Tu apa yang si bapa tirinya Monique cakap dekat media. Dia siap cakap lagi, kita tahu siapa budak tu, kita tahu siapa bapa dia, kita biarkan undang-undang yang jaga dia. Walaupun macam tu, kalau kena suap memang terlepas juga babe budak tu. Adik perempuan kepada Monique telah membuat satu posting dekat Twitter. Saya hilang seorang kakak hanya disebabkan seorang anak manja yang nak berlumba dengan kereta Lamborghini dia. Dia bunuh kakak dan sekarang ni dia tengah sorok dekat belakang duit bapak dia. Ya, kita marah. And then selepas kematian Monique, ramai orang yang gather dekat tempat kejadian kemalangan tu untuk menghidupkan lilin and meletakkan bunga sebagai tanda support kepada keluarga Monique. Benda tu macam diorang punya adat diorang lah. Diorang ni juga diorang menggunakan hashtag Justice for Monique supaya kes ni tidak dimatikan macam tu je. And ada juga orang yang buat petition dekat website change.org untuk buatkan James ni nampak yang dia sebenarnya perlu bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku. Dalam petition tu diorang claim yang James ni
telah membayar pihak media supaya tidak mengeluarkan cerita tentang kejadian anak dia dekat akhbar-akhbar, dekat dalam TV and so on, sebab dia adalah seorang yang berpengaruh. Dia cakap macam ni, charges have not been filed and James is paying off the media so they do not report what has happened. Monique need justice. We cannot let people get away with homicide because they are wealthy. Tapi guys, adakah memang benar James bayar orang untuk senyapkan kebenaran? Benda ni disedari oleh orang ramai apabila nama dia tak ada langsung dekat dalam media-media yang report pasal kejadian tu. Selepas je kejadian tu berlaku, media mengeluarkan artikel-artikel yang berbentuk positif tentang diri James guys. Tak ada langsung benda negatif pasal diri James, and nama James tak ada dikaitkan langsung pasal kejadian yang anak dia accident tu. Dan juga selepas kejadian, James post gambar-gambar dia macam biasa, and dia ni tak ada langsung say sorry to the Monique family. Dia nampak macam tak ada apa-apa efek dekat dalam diri dia. Padahal pada masa yang sama, Monique family tengah bersedih. Orang ramai pun cuba untuk scroll-scroll post lama yang dikeluarkan oleh James, dan ternyata dia memang dah pernah berlumba dengan anak dia guys sebelum ni. And then selepas accident tu berlaku, James turn off dia punya komen dekat Instagram, dan tak lama lepas tu, mungkin dah tak tahan kena pressure dengan orang ramai, dia post lah satu statement. Statement ni lah baru nampak yang dia ni minta maaf, nak hulurkan bantuan kepada Monique family, apa semualah. Baru dia nak cuba interfere dalam kes ni. Kalau tak ada pressure daripada orang ramai, Carol rasa dia ni memang buat dono je lah, buat tak tahu je lah. Korang bayangkan betapa sakitnya hati keluarga Monique tu sebab si James ni just macam kau diam diri, macam tak ada rasa bertanggungjawab langsung. Dia ni pun tak nak minta maaf daripada awal guys. Daripada awal kejadian tu dia tak nak bagi approach keluarganya si Monique tu. Just say sorry, lepas tu sama-sama settlekan masalah ni. Tapi dia hilang. Tapi guys, benda dah terlambat. Even dia dah bagi statement tu pun, family Monique, dia tak nak kata-kata James dekat dalam statement tu. Diorang nakkan keadilan. And selepas beberapa minggu, Brandon akhirnya dituduh atas kesalahan negligent vehicular manslaughter, pembunuhan akibat kecuaian ketika memandu. Kalau korang nak tahu, kalau benda ni tak dipush oleh orang awam, aku rasa memang terlepas budak tu, serius. And then dia punya hukuman dia, jika didapati bersalah, dia akan disaman $10,000 dan juga 6 tahun penjara. Yang pasal $10,000 tu, bapak dia memang tak ada masalah, tapi orang ramai nak yang 6 tahun penjara tu. Benda tu yang paling diorang nak, bagi budak ni belajar sikit, rasa penyesalan dalam diri dia. Kalau tak, kejap, ada lagi cerita pasal si Brandon ni guys. Dia tak buat apa, dia just tunggu dia punya tuduhan tu dikenakan ke atas diri dia. And lagipun dia ni bawah umur, and kes ni akan makan masa sikit guys. Tapi salah seorang keluarga Curie mengatakan Brandon menangis setiap hari disebabkan kes tu. Masalah dia, benda tu nampak macam tak betul, sebab ada satu kejadian dekat satu tempat di Beverly Hills. Benda ni berlaku selepas accident tu tau. Ada seorang brother ni pergi jerit dekat dia, pembunuh, killer. Lepas tu si Brandon ni boleh pula ketawa and buat-buat macam tak ada benda yang berlaku. Memang anak manja And then at that time pun, dia ni siap diiringi beberapa orang bodyguard yang siap bawa senjata untuk protect dia. Memang gila lah geng. And then Carol cuba search sekarang ni macam mana dia punya kes ni berjalan, sebab kes dia hari tu bulan 2, and then sekarang dah bulan 8, tapi tak jumpa. Yang Carol jumpa last kali, dia punya yang hukuman negligent manslaughter vehicular tu dikenakan ke atas diri dia. Itu je. Carol belum dapat lagi info-info pasal diri dia. So apa pengajaran dia? Harap-harap tragedi ni dapat mengajar kita semua supaya memandu dengan lebih berhati-hati dekat atas jalan raya. Ingatlah orang tersayang, even kalau kita dah berhati-hati pun, tapi masih lagi ada manusia-manusia yang bangang, yang bawa kita macam setan, tak reti nak bagi signal, tak reti nak bawa kita pelan-pelan dekat tempat jalan raya yang tengah sesak. Dia boleh berlumba pula. Itulah manusia-manusia yang bangang. Kita memang tak boleh nak buat apa guys kalau dah macam gitu. Kalau dah nama ajal, ajal juga. Tapi walau macam mana sekalipun, kita kena berhati-hati and sentiasa fokus dalam pemanduan kita guys. Fokus tu sangat penting tau. Kalau tak fokus, habis korang. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.